ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul pada pagi ini. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. InsyaAllah kita punya perkongsian pada pagi ini ialah berkaitan dengan salah satu sifat yang Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran. Dan sifat ni ialah sifat yang perlu kita hindari, iaitu sifat yang disebut atau dinamakan sebagai munafik. Dalam Al-Quran kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana dia nak cerita kepada kita tentang golongan-golongan yang sesat ataupun golongan-golongan yang tak betul, kebiasaannya golongan sesat dan tak betul ni dia tak akan lari daripada 4 golongan. Secara ringkasnya benda ni kita selalu minta lindung dalam bacaan suratul Fatihah yang kita duk baca, iaitu ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Para ulama tafsir sebut jalan tersebut ialah apa yang disebut dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala kata minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, iaitu jalan para nabi, jalan para siddiq, para syuhada. Kemudian kita akan baca dalam ayat ke-7 tu ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang yang dilaknat. Al-maghdub maksudnya yang dilaknat ataupun dimurkai, bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Tafsiran kepada al-maghdub situ maksudnya ialah 2 golongan. Yang pertama ialah golongan ataupun orang Yahudi, dan yang kedua ialah orang munafik. Dan ad-dallin maksudnya lah orang-orang yang sesat daripada kalangan Kristian dan juga penyembah berhala. Bila mana sebut perkataan al-maghdub, maghdub ni maksudnya yang dilaknat ataupun yang dimurkai. Ianya lebih besar dan lebih hebat dan dahsyat daripada orang-orang yang sesat. Sebab yang dimurkai dalam ayat yang ke-7 tu merujuk kepada orang yang suasananya dekat dengan kebenaran. Kita dah sebut tadi al-maghdub situ ialah al-munafiqin dan juga al-yahud, iaitu orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Sebab apa mereka ni digelar sebagai al-maghdub? Sebab mereka ni dimurkai dengan sebab mereka bergaul dengan orang yang dapat hidayah, tapi mereka berpura-pura macam dapat hidayah. Orang Yahudi, Allah Ta'ala beri pada dia maklumat tentang kebenaran cukup banyak. Bukan setakat kitab, bahkan dihantar Nabi-Nabi dan Rasul. Dan Nabi-Nabi dan Rasul daripada kalangan Bani Israel ataupun Yahudi lebih ramai berbanding daripada bangsa lain yang disebut dalam Al-Quran. Dan yang kedua yang disebut sebagai munafik. Kalau kita baca surah Baqarah, Allah Ta'ala highlightkan beberapa kumpulan. Pertama, Allah Ta'ala gariskan orang yang paling terbaik ialah al-muttaqin.
Kemudian Allah Ta'ala sebut al-kafirin. Kemudian Allah Ta'ala sebut al-munafiqin. Kalau kita baca surah Baqarah, cerita tentang orang munafik ni bermula pada ayat yang ke-8. Maknanya belum masuk 10, 11. Masih lagi pada ayat-ayat awal. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia itu, bila mana mereka berkata-kata, mereka akan katakan amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah Ta'ala sebut pada ayat 8 tu, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukanlah orang yang beriman. Walaupun mulut duk sebut amanna billah wal yaumil akhir. Kami beriman pada Allah dan hari kiamat, tapi Tuhan kata wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Sebab antara syarat ataupun ta'rif pada iman tu ialah membenarkan dalam hati, mengucapkan di lidah dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu syarat kepada iman, ta'rif kepada iman. Jadi orang-orang munafik ni dia cuma ada satu bahagian daripada tiga tu, iaitu sebut beriman kepada Allah dan hari kiamat, tapi tak beramal dan juga tidak mentasdik ataupun membenarkan dalam hati. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahagian daripada munafik. Walaupun ayat dalam Quran dia banyak menceritakan kepada kita tentang munafik sini ialah golongan munafik i'tiqad, iaitu munafik yang berada pada zaman Nabi, munafik yang memang duduk dalam neraka, yang memang disebut dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada bahagian neraka yang paling bawah. Dan para ulama bahas, munafik ni ada beberapa bahagian. Pertama, munafik i'tiqad yang Nabi sendiri masyhurkan mereka merujuk pada zaman Nabi, yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay, ketua munafik, dan juga beberapa kumpulan-kumpulan dia ataupun kawan-kawan dia. Dan yang kedua yang menimpa umat akhir zaman ni ialah munafik dari segi perbuatan. Ia bukanlah munafik sehingga kita nak kata dia tu ahli neraka, tapi sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri dia yang mengganggu keimanan dia. Sebab tu kalau kita tengok ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ni cerita pada kita tentang bagaimana para sahabat. Para sahabat ni maksudnya orang yang dah beriman dengan Nabi lah, yang sudah syahadah depan Nabi. Mereka ni ada kebimbangan masuk dalam diri mereka ataupun ada dalam diri mereka ni kemunafikan. Ada satu orang sahabat, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, nama dia Hanzalah. Hanzalah Al-Usayyidi. Itu nama kepada sahabat yang terkenal. Hanzalah ni satu hari, kata Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Hanzalah ni telah bertemu dengan Abu Bakar. Dan Hanzalah ni kita tahu, dia bukan daripada sahabat yang biasa-biasa. Dia ni digelar sebagai kutab Rasulullah, iaitu penulis wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kata Hanzalah, laqiyani Abu Bakrin. Aku berjumpa dengan Abu Bakar. Faqala, maka kata Abu Bakar As-Siddiq, kaifa anta? Macam mana keadaan kamu pada hari ini? Lalu kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah ni seorang munafik. Hanzalah kata bila mana dia jumpa Abu Bakar, dia kata nafaqa Hanzalah. Hanzalah ni, aku ni sendiri orang yang munafik. Abu Bakar bila mana dengar lagu tu, dia pun kata subhanallahi ma taqul. Maha suci Allah apa yang kamu sebut dan apa yang kamu kata ni. Qultu, maka kata Hanzalah, nakunu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni pernah duduk depan Nabi, duduk bersama dengan Nabi. Dan Nabi ni yudzakkiruna bin nari wal jannah. Bila mana kita duduk dengan Nabi ni, apa Nabi buat? Nabi akan peringat kita tentang syurga, peringat kita tentang neraka. Itu yang kebiasaan Nabi buat.
Jadi Nabi akan banyak bercerita tentang syurga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yal 'ain. Sehingga bila mana kita dengar Nabi cerita tu macam kita dah lihat syurga dan neraka ni. Fa idza kharajna, kata Hanzalah Al-Usayyidi, bila mana kita keluar, yakni kita bubar, selesai daripada majlis bersama dengan Nabi, min indi Rasulillah, daripada sisi Nabi, afasnal azwaj wal aulad wad day'at, lalu kita pun bersamalah dengan pasangan kita, balik ke rumah, duduk sekali dengan isteri, dengan anak-anak, bergelak ketawa. Fanasayna kathiran, kita pun lupalah daripada apa yang Nabi duk peringat daripada syurga dan neraka. Sebab tu Hanzalah dia kata, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ni munafik. Duduk depan Nabi, nampak macam orang yang mamlu'atun bitazkirah, orang yang penuh dengan peringatan dalam diri. Maknanya ingat mati, ingat kepada syurga neraka. Maknanya orang yang duduk dalam keadaan mengingati akhirat dan tahu dunia ni tempat yang sementara. Balik bersama dengan isteri, dengan anak, dengan sanak saudara apa semua ni, bergelak ketawa sakan sangat, macam orang tak tahu dah syurga neraka tu apa. Ini siapa yang kata? Hanzalah. Perasaan dia lagu tu. Okay. Bila mana dia cerita pada Abu Bakar, dia jumpa Abu Bakar. Okay. Abu Bakar pun kata, fa wallahi inna lanalqa mithla hadha. Kata Abu Bakar, apa yang kamu rasa tu, sebenarnya aku pun duk rasa juga lagu tu. Majoriti orang lagu tu. Bila mana dia duduk, macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, duduk dalam majlis kuliah subuh ni, tazkirah subuh ni. Okay. Kita dengarlah ayat-ayat Quran yang dibaca. Sebelum pada kita duduk tazkirah ni, kita semayang tadi pun kita dengar bacaan imam semua kita dengar. Okay. Kita duduk dalam suasana yang kita sebut sebagai suasana ibadah. Nanti kita balik, kita akan bersembang dengan orang-orang yang ada di rumah ataupun kawan-kawan kita. Kita akan bersembang. Okay. Pada waktu tu, dia punya peratus ingatkan kepada akhirat tu kurang sikit. Dengan sebab kita dah duduk dalam bai'at. Bai'at ni maksudnya bunyi bising. Duduk dalam keadaan suasana suka, bersosial dengan orang. Okay. Kata Abu Bakar, aku pun samalah lagu tu. Okay. Lalu apa nak buat? Kita jumpa Nabi tanya. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin ila Rasulillah. Maka aku dan Abu Bakar pun pergilah jumpa Nabi SAW. Pergi jumpa Nabi. Nak tanya problem ni lah. Duduk dalam majlis ilmu nampak macam lebay lah, nampak macam orang kemas. Duduk dalam keadaan yang suka ria ni, kita pun suka sama. Okay. Lalu sampailah depan rumah Nabi, tanya Nabi. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kami masuk bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi pun jumpa dengan dua orang ni. Qultu, aku pun kata, yakni Hanzalah kata, nafaqa Hanzalah. Maknanya jumpa Nabi sampai depan Nabi, Hanzalah pun kata macam dia kata depan Abu Bakar tadi, Hanzalah ni munafik. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ni ataupun saya ni munafik. Faqala Rasulullah pun kata, wa ma dzaka, apa dah kena ataupun apa dah jadi pada kamu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indak tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'yu 'ainin fa idza kharajna min indik عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. Kata Hanzalah, wahai Rasulullah, sebab apa aku kata aku ni munafik? Sebab bila mana kami bersama dengan kamu, kami duk ingat dengan tazkirah yang kamu duk sebut tentang syurga neraka. Hatta ka'anna ra'yal 'ain, seakan-akan kami ni nampak dengan mata kepala kami. Maknanya jelas. Tapi bila mana balik sama dengan orang di rumah ataupun dengan mana-mana orang bersembang, kami ni bersembang sakan, duduk dalam keadaan yang riuh rendah, bai'at, hatta nasaynal wa'id, sehingga kami ni macam lupa dah kepada peringatan tu. Faqala Rasulullah, Nabi pun jawab. Nabi dah dengar masalah dia orang ni. Nabi pun kata, wallazi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah. Nabi kata, demi jiwaku yang berada di tangannya, yakni dalam pemerhatian dan juga dalam penjagaan Allah Ta'ala. Demi jiwaku yang berada dalam tangannya.
Ini sumpah Nabi. Nabi bila mana sumpah dengan jenis perkataan lagu ni, dia antara sumpah yang serius, bukan sumpah main-main. Sebab Nabi nak bagi jelas masalah yang dihadapi oleh Hanzalah dan juga Abu Bakar ni. Nabi kata, "Illau tadumuna ala ma takuna indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum." Kata Nabi SAW, sekiranya kamu bersama dengan aku, kamu sentiasa duduk dengan aku, tadumuna ala ma takunun, sentiasa duduk macam keadaan sekarang ni. Wa fi dzikri, iaitu duduk dalam keadaan ingat tentang akhirat, ingat tentang segala benda yang berkait dengan ibadah, kematian, syurga, neraka. Lasafahatkumul malaikah, maka malaikat akan memberi salam, yakni akan memberi rahmat kepada kamu. Ala furshikum, di rumah-rumah kamu. Wa fi turuqikum, dan juga di jalan-jalan kamu. Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan. Sebahagian riwayat sebut 3 kali Nabi sebut. Apa maksud sa'atan sampai 3 kali tu? Okay. Nabi kata, wahai Hanzalah, betul lah kalau kita duduk dalam keadaan majlis ilmu ni, kita akan dapat rahmat daripada malaikat. Malaikat duk doa pada kita, malaikat duk beri rahmat pada kita sampai ke rumah. Nanti kita balik rumah, malaikat akan rahmat kita. Wa fi turuqikum, dan juga di jalan-jalan yang kita lalu. Walakin sa'atan. Tetapi manusia ni ada saatnya begini dan ada saatnya begini. Sa'atan tu maksudnya ada keadaan kita macam ni, ada keadaan kita macam ni. Okay. Nabi nak beritahu pada kita apa dia? Ada waktu kita boleh bergembira dengan ahli keluarga kita. Ada waktu kita jadi orang yang serius sebab kita beri perhatian daripada peringatan-peringatan ataupun tazkirah tu. Maknanya nak beritahu, problem Hanzalah ni, problem Abu Bakar ni normal bagi semua orang. Bukan satu benda yang kita kena rasa macam galak ataupun rasa macam tak kenalah, rasa macam munafik. Perasaan lagu tu. Maknanya duduk dalam majlis ilmu macam orang yang beriman, kuatlah iman dia tu. Maknanya dia punya zadatuhum imana, bertambah keimanan dengan sebab duduk dalam majlis ilmu. Tapi bila mana keluar, kita jumpa orang, kita bercakap, bersembang, maka kita kuranglah sikit. Kita punya, orang kata apa, graf keimanan tu turun sikit. Dan itu normal. Tapi kita kena tahu, normal-normal pun dia ada garis panduan dia. Hari ni orang guna istilah SOP pun dia ada SOP dia lah. Okay. Tidak salah kepada kita ni kalau kita nak bergaul dengan orang. Duduk di rumah bergurau dengan anak isteri, dengan saudara mara, tak salah. Okay. Tapi dia ada hak dia. Yang disebut sebagai al-laghu ataupun lara. Orang Melayu kita panggil lara. Lara ni ialah benda yang kita sampai pada tahap melampau. Maknanya setiap benda yang kita duk buat ni mesti nak bercakap ataupun nak duduk dalam keadaan yang suka-suka. Itu tak kena. Kita tak dilarang untuk bersukaria. Tak dilarang. Sebab tu ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi SAW selesai mengimamkan salat asar. Yang duk solat sekali dengan Nabi di masjid ni, sahabat senior pun ada, sahabat yang junior pun ada. Sahabat senior ni maknanya dah berumur, yang daripada kalangan muhajirin daripada Mekah lagi dah ikut Nabi. Sahabat junior ni sama ada budak ataupun yang baru masuk Islam ataupun orang Ansar, orang Madinah. Jadi selesai solat asar ni, dia ada sekumpulan orang muda, anak-anak orang Ansar yang solat sekali dengan Nabi. Maknanya anak-anak yang sekitar umur belasan, umur 20-an, tak sampai lagi 30-an. Selesai salat, Nabi tak bercakap apa. Sebab memang kebiasaan Nabi lepas zuhur, lepas asar ni, Nabi tak banyak sangat bercakap. Nabi kalau nak beri peringatan ni lepas subuh. Itu biasa Nabi beri peringatan. Okay. Jadi bila mana selesai salat asar ni, ada satu kumpulan budak-budak muda, dia duduk dalam masjid lagi, dia tak keluar. Wabada ayudandinu. Kata rawi tu, kata perawi hadis ni, mereka macam nyanyi ataupun bersyair dalam masjid. Hujung masjid. Okay.
Jadi Abu Bakar dia sensitif dengan benda lagu tu. Dia kata suara ataupun seruling syaitan apakah yang sedang didendangkan ini. Dia bagi tu kau tu. Dia tak bagi yang cair-cair, bagi pekat tu. Bukan dia kata suara apa ni tak sedap langsung. Dia bagi suara syaitan tu. Okay. Suara syaitan apa yang duduk didendangkan dalam masjid ni. Budak muda dia menyanyi. Dia macam disembang sama-sama dia bunyi macam nak menyanyi, nak bersosial. Nabi kata da'hum, biarkan mereka. Sesungguhnya hati itu perlukan kepada keseronokan. Nabi tak kata betul-betul itulah suara syaitan. Nabi kata pukul dia orang. Nabi tak kata hambat dia orang keluar masjid. Biarkan dia orang duduk. Dia orang bukan ambil gitar, ambil gambus duduk menyanyi dalam masjid pun. Hanya sekadar sembang, duduk tepi-tepi bendung masjid ni. Lepas tu bercakap. Ataupun cerita apa yang dia lalui hari ni. Maknanya Nabi begitu rahmat kepada semua orang. Dan Nabi tahu manusia ni dia ada waktu seperti itu. Dia ada waktu dia nakkan kepada orang kata apa? Kepada benda yang normal manusia mahukan. Maknanya manusia dia nak kepada berjalan, nak tengok sesuatu. Dia nak tengok orang, dia nak bercakap, bersosial. Kadang-kadang dia nak sebut benda, dia nak dengar lirik-lirik apa yang dia suka. Sebab tu Nabi SAW, Nabi tidak pernah melarang sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, sahabat-sahabat daripada kalangan penyair, untuk dia orang stop syair. Nabi tak pernah larang. Lepas dia masuk Islam, Nabi tak kata, okey, lepas masuk Islam ni, tinggallah belaka buku-buku syair tu. Fokus pada Quran je. Tak payah caralah benda-benda tu tak pakai belaka. Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata, kekalkan syair, tapi syair tu lirik mau tukar. Lirik dulu, duk puji berhala, duk puji sekian, duk cakap benda, duduklah khayal, duduk dalam keadaan romansiah. Romansiah ni, percintaan benda itu. Tukar lirik tu bagi naik sikit Islam ni. Sebut sikit orang-orang yang berjuang di medan sekian, medan Badar apa semua. Kekalkan. Nabi tak suruh fokus satu part saja. Tapi Nabi biarkan orang tu bila mana dia nak buat sesuatu, Nabi tambahkan nilainya. Okay. Jadi keadaan seperti ini, ia bukanlah kemunafikan. Ianya ialah norma bagi manusia. Tapi kalau dia berlebihan, baru ia termasuk daripada bab yang melalaikan. Okay. Sebab tu ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut wahum 'anil laghwi mu'ridun. Surah Al-Mu'minun Allah Ta'ala sebut antara sifat orang yang beriman, daripada benda lara dia palingkan dirinya. Lara situ ialah masuk kepada melampau dah. Okay. Maknanya hari-hari nak dengar lagu, hari-hari nak pergi berjalan, hari-hari nak cari kedai, nak makan, nak duduk 3-4 jam, okey, itu dah lara dah. Okay. Tapi kalau seminggu sekali, sebulan sekali, kadang-kadang ada beberapa setengah jam dalam sehari, itu bukan termasuk daripada menelara ataupun termasuk daripada benda yang kita boleh masukkan orang tu daripada munafik. Kita tengok sikit apa ulasan para ulama tentang hadis yang kita baca tadi. Hadis tu riwayat Muslim. Okay. Hadis ini menceritakan kepada kita tentang kebimbangan Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu yang merasakan dirinya telah ditimpa penyakit munafik apabila bergaul dan bergelak ketawa bersama keluarga. Duduk bersama keluarga tu rasa macam munafik. Okay. Sebab dia punya mindset, dia fikir bila mana kita dah masuk Islam, dah duk dengar ayat Quran, hadis Nabi ni, kena jadi serius. Tak boleh nak bergurau. Duduk atas katil sekali dengan isteri pun macam ustaz duduk sebelah anak murid. Maknanya cakap dengan isteri tu laras dia tu, laras orang nak beri tazkirah. Bukan laras nak bergurau dah. Atas alasan sebab takut jadi munafik. Itu keadaan dia. Okay. Lalu Rasulullah menenangkan Hanzalah dan menjelaskan kepadanya bahawa ada masanya pendakwah itu perlu meluangkan masa berkualiti bersama keluarga. Ada masanya bersama dakwah dan ada masanya bersama keluarga. Maknanya ada masa kita kena bergurau, ada masa kita kena fokus pada dakwah, dan ada masa kita beri perhatian kepada keluarga. Sebab tu kita akan jumpa hadis-hadis yang menunjukkan pada kita Nabi ni dia pernah bersosial rapat dengan isteri-isteri dia. Ataupun anak-anak tirinya. Anak-anak daripada kalangan isterinya dah ada anak. Okay. Sebab tu kita akan jumpa hadis Nabi. Nabi sabaqa. Sabaqa ni maksudnya lari, lomba lari dengan Aisyah.
Itu kebiasaan nak tunjuk pada kita ada waktu happening, waktu yang dia fokus kepada keluarga dia. Seorang pendakwah, tidak adalah pendakwah yang lebih sibuk atas dunia ni melainkan Nabi SAW. Kita tak boleh dakwa kita paling sibuk. Ustaz-ustaz mana tak boleh dakwa diri dia paling. Nabi lah yang paling sibuk. Tapi Nabi lah orang yang perjaya, kata apa, membahagikan waktu. Sebab tu bila mana Nabi wafat, isteri Nabi, bila mana orang tanya Nabi, orang tanya isteri Nabi lepas pada Nabi wafat tentang diri Nabi, tidak ada seorang isteri Nabi yang kata, Nabi ni lagu tu lah dia sibuk sikit. Tak ada. Saya pun jarang sangat jumpa dengan dia, tak ada. Melainkan semua isteri Nabi akan jawab, kana khuluquhul Quran. Perangai dia macam Quran. Lagu mana Quran, lagu tu lah Nabi. Ya. Maknanya mereka berpuas hati. Walaupun adalah cerita-cerita kecemburuan antara isteri dengan isteri yang lain tu ada. Okay. Cuma dia tidak sebut ataupun highlight benda negatif. Tak ada. Tak ada lah lepas Nabi wafat, isteri-isteri yang dah berumur kata Nabi lagu tu dia sayang yang muda, tak sayang sangat yang tua-tua. Tak ada seorang kata lagu tu. Okay. Ataupun yang lain kata Nabi lagu tu dia duduk masjid jarang balik rumah. Tak tahu rumah berasak tak berasak apa, tak peduli. Tidak ada kritikan itu keluar. Tunjuk pada kita apa? Diri Nabi ni diri yang telah mengatur benda tu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Imam An-Nawawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penerangan kepada Hanzalah bahawa leka bersama keluarga tidak menjadikan seseorang itu munafik. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim Al-Minhaj, fa'alamuhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu laysa binifaqin wa annahu la yukallifuna ad-dawama ala dhalika sa'atan wa sa'atan ay sa'atan kadza wa sa'atan kadza. Maka Rasulullah SAW mendidik mereka para sahabat bahawa sifat sedemikian itu bukan munafik. Maknanya kita khususkan satu hari untuk family ataupun waktu-waktu khusus untuk family kita, itu bukan pada munafik. Dan mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk sentiasa berada dalam keadaan demikian. Iaitu duduk dalam keadaan dengar tazkirah, duduk dalam keadaan menyibukkan diri dengan ilmu sehingga tak peduli benda lain. Tidak ditaklifkan manusia sampai tahap tu. Tidak ada masa begini, tetapi ada masanya begini dan ada masanya begitu. Itu yang disebutkan oleh Imam Muslim. Jadi mana-mana orang yang nak berdakwah ataupun mana-mana orang Islam secara khususnya, kalau dia nak memperdalamkan ilmu agama dia, nak menyibukkan diri dia dengan amal ibadah, dia kena ada waktu. Dan dia kena tahu konsep dalam agama kita ni, walaupun kita tu hakikatnya nampak macam leka, ketawa banyak dengan keluarga, itu bahagian pada ibadah kalau kita salurkan pada jalan yang betul. Kita ada isteri, kita ada anak-anak. Okay. Kita dah sibuk, seminggu kita bekerja, ada satu hari kita fokus pada isteri dan anak-anak. Itu ibadah. Itu benda yang dapat pahala. Walaupun dia tidaklah bentang sejadah, taklah buka Quran, ada rehat, nampak macam buat ibadah majlis ilmu. Tapi itulah ibadah. Ajak anak keluar, pergi makan kedai tertentu, apa-apa semua. Ibadahnya di mana? Dukhulis surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hati pasangan dan juga dalam ke hati anak-anak. Itu ialah ibadah. Dan kadang-kadang ibadah itulah yang Tuhan nilai lebih berbanding tasbih, zikir, bacaan Quran yang kita duk buat ni. Sebab ada orang dia fokusnya tu, dia lack, dia kurang pada yang ni. Kita perlu ada keseimbangan. Sebab manusia ialah sejenis makhluk yang bersosial. Dia bukan jenis makhluk yang boleh duduk seorang. Tak boleh. Dia mesti, kalau dia kata dia boleh duduk seorang pun akan ada waktu dia stuck, dia nak jumpa orang. Dan manusia ni dia suka bersosial dengan orang kata pun orang yang dekat dengan dia. Sama ada orang tu ahli keluarga dia ataupun paling kurang bangsa dia sendiri. Saya tahu ni sebab pengalaman kita duduk negara luar, kita belajar. Okay. Tapi tempat saya belajar tu tak ramai lagi lah orang Melayu. Okay. Kita pernah jumpa orang Malaysia yang belajar di negara yang minoriti Melayu. Maknanya tidak ada orang Melayu. Jumpa satu orang. Sahabat kita juga belajar di negara Eropah belah mana. 6 bulan. 6 bulan sebab dia duduk rumah sekali dengan orang Mak Saleh. 6 bulan. Dia tak cakap bahasa Melayu. 6 bulan. Dia jumpa satu orang Melayu di airport, dia rasa macam tak sabar nak bercakap Melayu.
6 bulan tak cakap Melayu. Duduk dalam rumah beli sayur semua bercakap bahasa lain. Dia jadi stuck lama sangat tak jumpa bangsa sendiri ni, jadi problem. Rasa macam nak gila pun ada. Jumpa orang Melayu tu tak berhenti bercakap. Sebab nak balik Malaysia. Okay. Nak beritahu dia itu perasaan. Sebab tu satu orang dia tak boleh nak declare, nak isytihar dia okey. Tak bergaul dengan orang. Itu orang yang problem. Sebab tu kau tengok di Jepun hari ni dia ada satu masalah. Ada penyakit orang sana ni, dia suka duduk seorang. Bila mana dia tak tahu nak buat apa. Dan akhirnya mati lah rumah seorang gitu. Apa saya tak ingat istilah dia. Dan cuma dia punya populasi tu agak tinggi di negara tu. Dia mati. Maknanya dia sewa rumah. Dia tak bekerja, dia apa. Bukan dia tak ada kerja. Dia dah ada kerja, dah ada gaji apa semua. Terutamanya yang berumur. Yang dah pencen apa semua. Sebab dia orang tak ada masjid surau nak pergi. Dia orang tak ada agama. Okay. Jadi apa dia orang buat? Dia orang tutup bilik, tutup rumah dia orang dengan langsir apa semua. Dia orang duduk 5-6 tahun, orang buka dah mati dah. Dia jadi problem orang nak sewa balik rumah tu. Rumah bekas ada orang mati. Sebab orang Jepun ni dia perangai macam orang Melayu, takut hantu kau. Dia bukan macam Eropah. Eropah ni dia kurang sikit bab hantu ni. Di Asia Tenggara ni memang minat dengan hantu ni. Jadi bila mana tuan rumah, orang beritahu, tuan rumah tu, dia kena tanggung kos untuk bersihkan, sanitize semua rumah tu daripada mayat tu. Ada yang dah buka pintu, dah berulak, dah tinggal tulang dah pun. Okay. Lepas tu dia nak iklan balik rumah tu. Okay. Nak buat sewa rumah. Orang tanya, sebab apa rumah ni lama tak ada orang duduk? Rumah ni dulu ada orang mati. Problem. Payah. Payah nak buat cerita. Beza dengan orang Arab. Orang Arab dia kurang. Bab-bab lagu ni. Arab, Eropah dia kurang. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Jeddah, ada satu masjid nama dia Masjid Qisas. Masjid tempat orang buat hukuman qisas. Maknanya situ berapa kepala dah kena pancung. Tapi tak ada satu cerita hantu pun orang Arab duk buat situ. Tuan-tuan boleh bayang, Masjid Qisas ni dia ada satu lapangan macam padang bola. Situ parking kereta. Bila mana nak buat qisas, dia akan suruh kereta parking kat lain. Dia buat hukuman qisas. Sehari 3, 4, sebulan tu boleh 10 orang kena kisah itu. Habis kisah, asal tu orang parking situ balik. Dekat kawasan darah berpancuk semua tu. Tak ada lah harap malam tu balik solat isyak dia kata, saya nampak orang yang kena pancung tadi duduk berjalan balik situ. Tak ada cerita. Cerita tu tak ada. Dahsyat lagi budak-budak duk main bola pula kawasan tu. Cerita hantu tak ada. Kalau Melayu, Sakam boleh buat cerita hantu situ. Sebab kepala duk putus banyak situ. Okay. Ya. Jadi nak beritahu dia itu konsep. Itu konsep. Sebab duduk seorang. Keadaan duduk seorang. Sebab manusia dia bukan jenis duduk seorang. Itu masalah setengah-setengah negara. Dia mati keadaan duduk seorang. Kita duduk bersosial. Sebab tu antara benda agama-agama lain, dia ada konsep meditasi apa semua ni. Duduk seorang jauh. Itu bukan konsep beragama yang betul. Sebab tu Nabi, bila mana terima saja wahyu, Nabi tak ada dah buat naik ke bukit ni, tak ada. Sebelum daripada tu je Nabi duk naik ke gunung, naik bukit ni. Lepas daripada terima surah Iqra tu, Iqra bismi rabbikal ladzi, surah Al-Alaq tu, tidak ada dah lepas tu kalau Nabi stres Nabi naik ke bukit. Melainkan Nabi duduk dalam kumpulan tu. Teruk lagu mana pun Nabi kena hentam, Nabi duduk bersama kawasan dan kumpulan tu. Nabi tak keluar. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, seorang mukmin itu bila mana dia duduk dalam satu masyarakat dan dia sabar. Lebih baik berbanding seorang mukmin dia tak sabar dengan masyarakat, dia lari duduk seorang. Lebih baik yang sabar tu. Sebab itu fitrah manusia. Walaupun ada benda yang kita tak setuju, tapi sifat manusia dia nak duduk ramai-ramai. Dia suka duduk dalam kumpulan. Yang ketiga, para sahabat sangat bimbang sekiranya diri mereka tergolong dalam golongan munafik, iaitu golongan yang hanya pada zahirnya melihatkan kecintaan pada Islam, tetapi jauh di sudut hati membenci Islam. Hadis ni cerita pada kita kebimbangan para sahabat tentang munafik. Sifat munafik ni kita kena bimbang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafik salas. 3 tanda orang munafik Nabi kata. Idza haddatsa kadzaba, bila mana dia bercakap dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila mana dia berjanji dia mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila mana diberi amanah dia pecah amanah. Sebahagian hadis sebut bila mana dia berbalah buruk perbalahan dia. Dia tak suka cari titik
untuk baik, tapi dia buka lagi titik bagi balah, bagi teruk. Hadis tu Nabi cerita pada kita, munafik dari segi amalan. Maknanya kalau kita jumpa orang yang dia bercakap ni, tipu dia bercakap. Kita kata dia ada tanda munafik, tapi dia bukan munafik yang dalam surah An-Nisa tu, duduk patak neraka tu. Bukan. Kita tak boleh kata lagu tu. Kadang-kadang kita jumpa kawan-kawan kita, orang masjid pun tapi bercakap tipu. Dia kalau tak tipu sehari, dia demam tak tipu sehari. Hatta dia ada orang jenis suka tipu. Sikit pun dia suka tipu. Dia tak suka cakap betul. Dia masih mesti nak kena tipu kok. Dia memang hidup kebiasaan lagu tu. Okay. Orang yang lagu ni, kalau dia Muslim, adakah dia munafik sama geng dengan Abdullah bin Ubay tu? Yang zaman Nabi tu? Tak. Dia hanya munafik dari segi amalan saja. Dia tak panggil munafik i'tiqad. Mungkin sebab dia kurang beramal, dia tak fokus, dia tak faham sangat apa yang dia beramal tu, jadi dia terkena penyakit tu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, antara tanda-tanda orang munafik ni, bila mana dia solat depan orang, dia solat baik. Solat di rumah, kadang-kadang tak solat, ataupun solat lebih kurang. Mungkin sebahagian kita ada penyakit lagu ni, tapi penyakit ni bukan menyebabkan kita go through ke neraka direct. Kita ada peluang lagi lah untuk baiki benda tu, kalau kita ada. Okay. Cuma bila mana kita baca Quran surah munafikin apa semua tu, itu merujuk kepada munafik zaman Nabi. Dan bukanlah munafik zaman kita, mana kita baca, kita tengok, ada ramai geng-geng ni ada penyakit lagu ni, semua ahli neraka. Tak boleh. Itu bukan disiplin dia. Cuma Nabi sebut tu mimba bitahzir, daripada bab peringatan. Jangan terjebak dengan penyakit itu. Tapi andai kata kita terjebak, ataupun kita tengok orang ada terjebak dengan benda tu, adakah dia dah jadi ahli neraka? Tak pun. Sebab tu ada sebahagian para ulama yang agak berhati-hati dalam bab ni. Hatta kita tengok orang tu, dia Islam, tapi dia dah buat benda-benda yang orang kafir buat. Tak boleh lagi kita takfirkan dia. Sebab tu ada bab larangan takfir ahlu kiblah. Mentakfirkan ahli kiblat. Maknanya orang yang semayang, kita nampak dia semayang, tapi dia duduk buat agak benda lain. Dia jumpa bomo ke apa ke, dia pergi, orang kata apa, carilah benda-benda yang khurafat. Kita tak kata dia kafir, melainkan kita kata dia ahlu bid'ah ataupun dia jahil. Sebab kadang-kadang yang buat ni dia tak tahu pun benda yang dia buat tu salah. Okay. Melainkan dia macam orang munafik zaman Nabi. Dah beritahu dah apa yang kamu buat ni salah. Tak kira salah pun saya nak buat. Itu baru kita boleh, baru ulama boleh takyinkan dia tu kafir. Tu pun bukan orang awam yang takfirkan dia. Pemerintah yang boleh takfirkan dia. Sebab tu kalau tengok, dia ada kumpulan tertentu, bila mana dia buat satu benda yang salah, maka kerajaan akan panggil dia untuk berhujah, cari orang untuk berhujah. Bila mana dia tak mau dengar, barulah kerajaan boleh keluarkan, okey, kumpulan ni sesat, keluar daripada Islam. Baru boleh sebut. Itu hak pemerintah, bukan hak orang awam. Itu dia punya garis panduan dia. Okay. Jadi sahabat ni takut dengan munafik. Sebab tu ada satu riwayat, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni, dia pernah pergi jumpa Huzaifah Ibnul Yaman. Huzaifah Ibnul Yaman ni sahibus sir, pemegang rahsia Nabi. Antara rahsia yang dia pegang ialah nama-nama orang munafik. By name, Nabi beri pada dia tu nama, senarai nama. Bukan Nabi beritahu orang kampung ni munafik. Nabi tak sebut orang kampung, Nabi sebut nama tu pada dia. Seorang-seorang. Yang orang kenal zaman Nabi ni siapa munafik? Abdullah bin Ubay. Yang lain orang tak kenal. Orang Islam tak kenal. Nabi tahu ini data-data yang sulit, tak boleh digembar-gemburkan. Okay. Cuma Nabi bagi pada satu orang yang mana bila mana Nabi wafat kat gigi, dia ada petanda yang dia boleh simpan. Sebab tu Huzaifah dia simpan nama-nama orang munafik. Dan para sahabat nak cam orang tu munafik tak munafik, tengok Huzaifah pergi solat ataupun tak lepas pada Nabi wafat. Kalau Huzaifah pergi solat, dia tak munafik. Kalau Huzaifah tak pergi solat, dia orang munafik. Lepas Huzaifah wafat, tak ada cerita tu dah selesai. Okay. Jadi Umar Al-Khattab ni dia tahu Nabi bagi nama orang munafik, dia pergi jumpa Huzaifah, dia tanya. Dia masuk dalam senarai tu. Kita boleh tengok dah, Umar Al-Khattab ni tak padan dia tanya soalan tu sebenarnya. Masa dia tanya soalan tu pada Huzaifah, Nabi dah senaraikan dia ahli syurga. Dah senaraikan dia daripada 10 orang ahli syurga tu Nabi dah sebut. Nabi kata, ana fil jannah, wa Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah. Nabi sebut. Hadis riwayat Tirmizi tu.
Dia mungkin dah dengar dah hadis tu. Okey. Tapi dia tu dengan tawaduk, dah benda ni dia bukan main-main, dia bukan saja-saja, dia bukan cadang dah nak buat ni. Supaya kita akhir zaman duk ingat dia hebat ni, dia bukan cadang. Dia memang benda tu dah automatik bagi orang yang betul-betul beriman. Okey. Jadi dia ni pergi tanya Huzaifah. Apa soalan dia? Awujida ismi fi hadha? Adakah masuk nama aku dalam kumpulan tu? Huzaifah ni dia tengok Umar mari, dia pun tahu. Bukan kata Huzaifah, hatta kita sendiri pun. Kalau kita tak pegang nama orang munafik, kita tengok orang tak pernah sabar. Ni muka ni tak pernah sabar orang munafik. Okey. Huzaifah kata nama kamu tak masuk. La walan ukhbira ahadan ba'dak. Nama kamu tak ada dan aku tak akan beritahu apa-apa dah lepas pada ni. Tak ada. Sebahagian riwayat Umar dia tanya. Umar tanya kepada Huzaifah sebab Huzaifah ni dia banyak riwayat hadis-hadis tentang fitnah. Dia tanya pada Huzaifah tentang fitnah akhir zaman, fitnah yang hebat, fitnah ni para ulama sebut selisih faham yang akan berlaku. Silap faham yang berlaku di kalangan sahabat. Umar pergi tanya Huzaifah, fitnah tu adakah akan berlaku zaman aku, iaitu zaman dia jadi khalifah? Kata Huzaifah, fitnah itu akan tertutup selama mana kamu hidup di dunia. Kata Huzaifah. Fitnah yang hebat ni, fitnah yang orang Islam, kita boleh tengok hari ni, Islam hari ni, berapa ramai kumpulan yang dakwa dia Islam. Tapi kita tak boleh nak beza mana satu yang betul. Dengan sebab dua-dua guna dalil yang fasih, dua-dua. Melainkan kita minta permintaan ataupun doa pada Allah supaya Allah Ta'ala selamat kita pada fitnah yang teruk-teruk ni. Huzaifah beritahu fitnah itu akan terbuka dan fitnah tu dahsyat. Dia beritahu pada Umar, selama mana kamu hidup, fitnah tu tertutup. Umar lega dengar lagu tu. Dengar lagu tu, okey, fitnah tak terbuka. Lalu Umar tanya, bila dia akan terbuka? Ba'dak, selepas kewafatan kamu. Sebab tu kalau tengok fitnah yang dahsyat ni bila zaman Uthman, dahsyat tu. Yang keluar perpecahan macam-macam kumpulan. Okey. Umar tanya lagi, ayughliqul bab am yukthar? Adakah pintu fitnah tu boleh ditutup balik ataupun pintu tu akan pecah? Jawab Huzaifah, pintu tu pecah dan tak akan boleh tutup sampai kiamat lah. Tak boleh tutup. Nak beritahu fitnah akhir zaman. Okay. Jadi Umar ni dia suka tanya. Okay. Yang keempat, hadis ini turut mendidik pendakwah agar memberi masa dan hak yang sewajarnya pada setiap tempatnya. Ada masa untuk bekerja, ada masa untuk berdakwah dan ada masa bersama keluarga. Seperti mana nasihat Salman kepada Abu Darda. Salman dengan Abu Darda ni rapat. Dua orang yang sangat rapat. Salman kata pada Abu Darda, dia kata, inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Kata Salman, Tuhan kamu ada hak, diri kamu ada hak, isteri kamu ada hak, berilah setiap hak-hak itu dengan cara yang adil. Sebab tu kalau tengok Salman Al-Farisi dengan Abu Darda ni dia cukup rapat. Sangat rapat. Yang wafat dulu Salman. Bila mana Salman ni dia di akhir-akhir hayat dia, Abu Darda ni selalu pergi ziarah dia. Abu Darda satu hari pergi tengok Salman. Salman ni 2-3 bulan lepas tu Salman wafat lepas pada ziarah tu. Abu Darda tanya, wahai Salman, kenapa duduk dalam rumah menangis seorang-seorang? Wa ma yubkika ya Salman? Maka kata Salman, dia kata, aku tak menangis. Wala abki khaufan lil maut. Aku bukan menangis kerana takutkan mati. Walakin inni ara fi nafsi. Tapi aku telah melihat diri aku ni telah melanggar janji Nabi. Maka Abu Darda kata, alaysa qulta kadza wa kadza? Bukankah Nabi dah pernah sebut kamu ni sekian. Dia cuba nak tenangkan Salman. Dia kata, bukankah Nabi kata kamu ni hebat sekian. Salman ni lebih dia apa? Dia orang Parsi, dia bukan orang Arab. Tapi Nabi kata pada Salman, innahu min ahli baiti. Dia daripada keluarga aku. Sebab tu bila mana Nabi peluk Hasan, Husin, Ali, lepas tu Salman dengan selendang Nabi tu, Nabi peluk, Nabi kata, yang duduk dalam selendang ni ia keluarga aku. Dia panggil hadis ni hadis ahlu kisah. Syiah suka guna hadis ni. Dia kata Salman ni ahli keluarga Nabi. Ni hadis ni. Hadis tu pula riwayat Bukhari Muslim. Sebab tu setengah-setengah tempat orang Syiah dia beri nama ahlul kisah, merujuk pada kumpulan tu. Tapi Nabi sebut tu, para ulama beri pendapat dan beri syarahan. Dia kata Nabi sebut tu nak tunjuk pada kita Nabi ni
dia memasukkan satu orang tu berdasarkan iman, bukan berdasarkan keturunan keluarga dia. Itu cara dia. Maknanya Nabi ni bukan tengok, okey, Bani Hashim ahli syurga, Parsi, no. Nabi tak sebut lagu tu. Sebab tu ada hadis Nabi kata, sekiranya ilmu ni berada di bintang Suraya, yang boleh ambil itu ialah orang Parsi. Bukan nak kata orang Parsi paling bijak. Nak sebut pada kita apa? Tengoklah Salman jalan jauh nak cari Islam, dia dapat. Tu je sebenarnya. Tapi orang guna hadis tu syok. Orang Parsi duk guna ini. Orang Parsi ni merujuk pada Iran hari ni lah. Kawasan-kawasan tu lah. Kawasan Iran, Iraq hari ni. Okay. Jadi Salman Al-Farisi, Abu Darda pergi ziarah. Dia tengok kawan tu menangi. Maka Salman kata, aku telah melihat aku langgar janji Nabi. Apa janji yang telah kamu buat dengan Nabi? Iaitu aku berjanji dengan Nabi. Nabi pesan pada aku, jangan ambil dunia ni illa zadir raqib, melainkan bekal seorang yang mengembara, orang yang berjalan. Jangan ambil dunia lebih. Maknanya orang yang berjalan, orang yang mengembara, dia tak akan bawa dunia banyak, tak akan bawa bekal banyak. Tuan-tuan tengok orang yang travel, dia bawa dalam kereta apa? Baju, makanan. Dia tak akan bawa almari baju, stove, gas apa semua bawa, dengan tong-tong gas semua bawa. Dia bawa hak yang dia perlu. Banyak tu. Kau tengok Salman Al-Farisi, dia mati dalam keadaan dalam poket dia cuma ada 20 dirham. Bukan 20 dinar, 20 dirham. 20 dirham ni 100 lebih hari ni ataupun 200 lebih itu. Tu pun dia telah melihat diri dia sebagai orang yang mengambil dunia lebih. Maknanya dia beri hak kepada dirinya, beri hak kepada Tuhannya. Okay. Jadi sahabat sangat takut kepada munafik. Kalau sahabat yang duduk dekat dengan Nabi pun takut, kita akhir zaman ni kena lebih takut lah. Sebab yang munafik ni bukan hanya orang awam boleh masuk dalam bab tu. Kadang-kadang orang-orang yang bercakap agama, yang pandai berdakwah ni pun boleh masuk dalam golongan munafik. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sikap munafik tu. Okay. Jadi Alhamdulillah selesai kita punya perkongsian pada pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Jadi setakat tu saja perkongsian kita pada pagi ni. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.